Sebelah lelaki tu siapa ada screwdriver? Screwdriver hok panjang, hok leper, bukan hok bunga. Siapa ada? Screwdriver hok dia ada hok bunga, dia hok leper. Ada.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 13, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tanbihun, ini satu penjagaan. Tanbihun, ini satu penjagaan. Bermula tempat sembahyang, iaitu tiap-tiap tempat yang bersentuh dengan dia, dengan tempat orang yang sembahyang, yakni oleh orang yang sembahyang. Bersentuh ni pada ketika berdiri orang yang sembahyang, dan rokoknya, dan duduknya, dan sujud orang yang sembahyang. Atau bersentuh dengan dia, dengan tempat oleh pakaian orang yang sembahyang. Bermula tempat sembahyang, iaitu tiap-tiap tempat yang bersentuh dengan dia, orang yang sembahyang. Jadi pembicaraan tempat sembahyang ni, dia berkait dengan syarat sah sembahyang, yang syarat sah sembahyang yang keempat. Syarat sah sembahyang yang keempat, suci badannya dan pakaiannya dan tempat sembahyangnya. Itu tempat sembahyang. Suci daripada najis yang tiada dimaaf akan dia. Itu syarat sah sembahyang yang keempat. Jadi tanbihun ni jadi macam, jadi selik. Kalau kita kata kok macam tinggal, hak ni dia panggil tertinggal. Sebab di bawah tu nak masuk kepada perkara yang membatalkan sembahyang di bawah tu, yang mana
syarat sah sembahyang yang ke-9, menjauhi daripada barang yang membatalkan dia akan sembahyang. Apa dia perkara yang membatalkan sembahyang? Itu nak cerita syarat sah sembahyang yang ke-9. Syarat sah sembahyang yang ke-8, mengetahui akan kaifiyah sembahyang. Itu kita bicara minggu lepas berkaitan dengan mengetahui kaifiyah sembahyang, iaitu bahawa mengetahui ia akan segala rukunnya dan segala syaratnya dan segala sunatnya, sunat sembahyang, dan daripada hal dibezakan tiap-tiap satu itu daripada yang lainnya. Itu bicara syarat sah sembahyang yang ke-8. Jadi di bawah tu membicarakan perkara yang membatalkan sembahyang, masuk kepada syarat sah sembahyang yang ke-9. Tapi di sini dia datang penjagaan, tanbih. Tanbih ni penjagaan. Penjagaan berkaitan dengan tempat sembahyang. Jadi berkaitan dengan tempat sembahyang adalah berkait dengan syarat sah sembahyang yang keempat. Suci badannya dan pakaiannya dan tempat sembahyangnya daripada najis yang tiada dimaafkan akan dia. Yang mana pembicaraan najis, kalau hak hidayatus sibyan, hak jawi ni muka surat sebelah. Muka sebelah tu membicarakan berkaitan dengan najis. Jadi tanbih ni, penjagaan ni macam panggil apa ni? Tertinggal. Sepatutnya letak awal-awal lagi. Kalau tidak kita nak faham apa ni tempat sembahyang, apa tempat sembahyang ni? Tempat sembahyang yang wajib suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Ada ni. Suci badan. Jangan lupalah badan ni anggota zahir. Anggota zahir badan. Badan yakni anggota zahir badan. Dan pakaian. Pakaiannya. Dan tempat sembahyangnya daripada najis yang tiada dimaafkan. Apa di tempat sembahyang? Apa dia tempat sembahyang? Dan dihukumkan pakaian adalah tiap-tiap perkara yang berhubung dengan seseorang. Dipanggil pakaian juga. Yang berhubung dengan seseorang. Tak ada ni. Di seseorang tu, ni contoh dalam kitab. Di seseorang tu diikat satu tali, kemudian di hujung tali tu ikat anjing, contoh. Sebab anjing tu anjing yang digunakan untuk jadi juru pandu perjalanan musafir dia. Ada anjing jadi juru pandu musafir, ada anjing menjadi anjing pemburuan yang terlatih ni. Jadi diikat anjing dia, diikat ujung tali tu pula di kaki dia. Atau dihukumkan seperti pakaian sebab berhubung dengan dia, maka tidak sah sembahyang. Itu contoh. Faham tak ni? Jadi kalau cerita bab badan, panjang huraian dia. Cerita bab pakaian, panjang huraian dia. Ni nak cerita bab tempat. Apa di tempat sembahyang? Tempat sembahyang ni adakah satu helai sejadah? Tak. Tempat sembahyang, tempat yang bersentuh dengan orang yang sembahyang, pada masa berdiri, pada masa duduk, dan juga yang bersentuh dengan pakaian dia. Mana baju sembahyang orang perempuan, contoh dia kembang, dia terbuka. Masa sujud tu dia mungkin terhulur sampai ke bawah. Di bawah sejadah tu pun tempat sembahyang juga dia panggil. Ni dia nak cerita sini tempat sembahyang. Jadi 3 situ. Yang pertama badan, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat sembahyang, suci daripada najis yang tiada dimaafkan dia. Mana dahulu bicara dah, ada najis tetapi dimaafkan pada sembahyang. Jangan lupa lah tu. Dia syarat sah sembahyang ni suci daripada najis yang tiada dimaafkan dia pada sembahyang. Pada ni sebab ada ni balik bab najis pula kita ni. Dia najis ni ada dimaafkan pada sembahyang, ada dimaafkan pada makan,
ada dimaafkan apabila jatuh ke dalam air yang sedikit. Faham tak ni? Tapi kita sini bicara bab semayang. Tapi najis ni sendiri ada yang dimaafkan pada sembahyang. Tetapi makan tak boleh. Kalau jatuh dalam air yang sedikit, air itu jadi najis lalu dah. Faham tak ni? Ada yang dimaafkan pada makan, tapi pada semayang tidak dimaafkan. Ada dimaafkan najis daripada jatuh ke dalam air, tapi bila ada di kita ketika kita semayang, tidak dimaafkan. Ni dia banyak pula bahagian-bahagian najis ni. Ada najis yang tak maaf belaka pada semua perkara pun. Ada pula gitu. Tapi kadang-kadang ada pula yang tak dimaafkan pada semua perkara, terkadang dimaafkan juga pada ketika-ketika tertentu. Ketika umum balwa dia panggil. Umum balwa ni tak boleh nak elok dah. Banyak sangat-sangat dah. Contohnya, kalau macam tahi. Tahi tidak dimaafkan. Tahi burung merpati biasa misal kita. Tak maaf. Kalau kena di semayang kita, batal semayang. Makan lagi tak boleh. Tak boleh makan tahi itik je. Tak itik ke? Tak itik je. Jangan tak itik. Oh, itik sungguh tu. Oh, salah pula ajarannya. Tak itik kuih tu lah. Tu. Tak itik. Satu lagi orang kata tahi minyak. Oh, boleh makan tu tahi. Oh, boleh makan. Tahi minyak dia kata. Jadi memang tidak dimaafkan kalau tahi burung tu jatuh dalam air satu berdi, air yang sedikit, najis lalu air tu. Tapi satu ketika tu burung terlampau ramai. Kadang-kadang burung gagak, gelak langit kalau mari pok dia, nak ngelok ke mana tu, tak boleh nak ngelok habislah tahi dia saja. Dimaafkan juga pada sembahyang. Asalnya memang kalau tahi tak dimaafkan langsung, tapi ada ketika apabila umum balwa dia panggil, meratai, balak kena hak tahi tu banyak sangat sebab burung banyak sangat-sangat, dimaafkan. Ya, ada ketika kalau terlampau banyak dimaafkan. Dimaafkan. Tapi asalnya tahi ni tak maaf belaka asalnya, tapi apabila terlampau banyak, dimaafkan juga, tapi najis, cuma dimaafkan. Faham tak ni? Jadi ada najis yang dimaafkan pada sembahyang. Contohnya darah yang sedikit. Tapi kalau darah kita sendiri, banyak mana pun maaf. Kalau darah kita sendiri, darah kena bekas pacak gigi, tengah-tengah semayang tengok berjeruk di betih, tak sedar tadi, kena betih kita kena digigit di pacak dah, kita kata. Maka banyak mana pun darah, walaupun mana berjeruk di kain semayang kita, dengan betih kita, dengan sejadah kita, okey, teruskan sembahyang. Sebab darah kita sendiri banyak mana pun dimaafkan pada semayang. Tapi ingat baik, najis tetapi dimaafkan, mana semayang tak batal. Situ jangan salah faham ni. Najis memang najis, darah setitik pun najis, tapi dimaafkan pada sembahyang. Faham tak? Tetapi kalaulah gusi kita berdarah, boleh tak kita nak telang? Haram kita telang. Faham tak ni? Tidak dimaafkan pada makan, dimaafkan pada sembahyang darah. Kalau ada dalam mulut, tak maaf pada makan. Kita kena ludah air liur kita tu. Bahkan kalau dalam sembahyang pula, kebetulan pula siang hari bulan Ramadan, sembahyang batal, puasa batal kalau kita telang air liur yang bersekali dengan darah. Sembahyang batal, puasa batal kerana kita macam telang benda lain lah. Ain lain, benda lain. Darah tu benda lain. Haram kerana kita telang najis. Tu bab lain pula. Haram lah benda najis. Sekarang ni kita tak semayang, kita telang, tak ada timbul batal semayang, tak timbul batal puasa, tapi haram juga sebab kita telang najis. Dia gitu. Tak ada ni.
Tapi kalau darah kena masa semayang kat luar ni, banyak mana pun maaf. Tapi kalau darah tu titik dalam air satu berdi, air tu punah lalu dah, najis dah lah. Mana apa tidak dimaafkan pada air. Dia ni nanoh kita sendiri. Nanoh kita sendiri, kalau kita pecah dimaafkan. Jika kalau sedikit, ni kadang-kadang kita tak sedar ni. Kita tumbuh jerawat, duduk galik, hidup main. Hidup main ni apa? Tak sedar hidup main. Apa? Kutih picik apa? Dia kutih. Dia tak sedar dia main. Darah. Hak jenis baik dia cium pula. Dia kata tu nyakit tu. Sekarang ni apa benda ni? Ni najis ni. Tangan pun najis, sini pun najis ni. Siapa tangis semayang, dia semayang terus gitu je. Pipi tak basuh, tangan tak basuh. Najis tu. Nanoh dimaafkan pada sembahyang. Tapi sikit je ni sebab kita pecah. Kita buat pecah. Kalau nanoh tu pecah sendiri, walaupun banyak mana pun maaf, bisu. Sampai masa dia pecah sendiri, banyak mana pun kena di kain semayang kita, di tubuh kita, maaf belaka. Sah semayang. Tu kan semayang. Terus semayang, Allah, pecah dah bisu. Nanoh tu apa hukum? Najis lah. Nanoh. Lepas tu, warna semayang putih ke tak? Jangan putih. Sebab kita bukan kita pecah. Dimaafkan walaupun banyak mana pun. Tapi kalau kita pecah, maaf jika kalau sedikit. Jadi kalau nanoh bisu ni sikit je, kita pergi semayang, sah. Tapi sampai masa nak makan sekarang, dia tak basuh tangan, dia makan dengan tangan tu, hukumnya haram. Sebab nanoh tidak dimaafkan pada makan. Jadi dimaafkan pada makan, tapi dimaafkan pada semayang. Dimaafkan pada semayang, tapi untuk makan tak boleh sebab najis. Tengok tu cerita lain lah ni, cerita ni. Maknanya boleh tak kita makan? Tak boleh makan. Sebab apa? Najis. Tu tani, kalau itu najis sini najis, pipi pun najis. Tak disemayang, hak kita sendiri kan, dimaafkan. Tapi oleh kerana kita pecah sikit, okey lah. Kalau banyak tak maaf juga. Ni cerita bab najis. Kadang-kadang untuk semayang boleh, untuk makan tak boleh. Kadang-kadang untuk makan boleh, untuk semayang tak boleh. Dia ingat tak? Darah dalam kuah gula kita tu, kuah gula ke kuah sup tak kira lah. Darah yang ada dalam daging, dalam ikan, dalam ayam tu ada darah. Lepas tu darah tu pun keluar, najis lah kuah tu. Tapi dimaafkan pada makan. Kalau tak maaf pada makan, tak makan lah kita, makan sayur je lah. Tapi kalau kena kuah tu, kena tubuh kita, kena pakaian semayang kita, wajib kena basuh. Sebab najis darah tu kan. Mana apa ni? Dimaafkan pada makan, sebab tak ada jalan lain dah kitanya. Tetapi kalau kena tubuh, kena pakaian, tu gelojoh kita tu, tu tak maaf, kena pergi basuh. Ni pandangan Ibnu Hajar dalam mazhab Syafi'i kita. Walaupun jumhur kebanyakan ulama mengatakan darah yang ada dalam daging, ikan, ayam tu dihukumkan suci. Tu khilaf pandangan dalam bab ni. Ni orang viral dalam FB. Kuah gula kalau kena pakaian wajib basuh sebab hukum najis. Hak ni pun kata pelik, ni pun kata pelik. Orang makan molek-molek ada, takkanlah kena pakai yang semayang wajib basuh. Susah lalu lah dia viral kepada orang umum gitu. Sebab apa kata wajib kena basuh? Sebab darah keluar. Kan lepas tu kan darah keluar, kan ada darah, apa hukum? Najis. Dah makan boleh, itu tak ada jalan dah kitanya. Maka dimaafkanlah pada makan. Tapi takkan kena pakaian. Kenapa kena pakaian? Kelojoh makan tu panggil tu, apa kena pakaian? Tak maaf lah. Kalau tumpah atas latar, basuhlah latar tu. Sebab apa? Itu cuak kita. Apa tadi nak jaga benda gitu? Tapi kalau tak maaf pada makan, tak, makan tu kata dia makan sayur je lah kitanya jawapan dia. Hak tu hak pandangan Ibnu Hajar. Makna darah yang ada dalam daging, ikan, ayam tu dia menajiskan kuah gula.
Tapi koagula ni dimaafkan pada makan, tapi kalau kena pakaian tidak dimaafkan pada semayang. Ni dia lain-lain tu hukum. Orang istinja dengan tisu. Orang istinja dengan tisu. Jadi di tempat tu masih lagi ada asar kesan najis. Sifat najis masih lagi ada. Tapi dimaafkan pada semayang. Dimaafkan pada semayang. Sehingga kan kalau peluh. Lepas tu turun peluh tu kena kain pelekat. Cium kain pelekat. Ya dah. Lek-lek dia kata. Lek-lek bau tahi. Memang tahi lah tu. Lepas tu macam mana kain tu? Dimaafkan. Najis ke tak kain? Tak najis apa ni, tapi dimaafkan. Untuk semayang sah. Teruskan semayang. Pada ni. Tapi orang yang sama, yang istinja dengan batu dengan tisu tu, dia masuk dalam bathtub. Bathtub dia tu kita kata tak sampai 2 koloh lah. Ke sampai 2 koloh. Sukatan dia tak sampai 2 koloh. Dia masuk je dalam tu, air automatik jadi najis. Sebab apa? Najis ada di punggung dia tu. Tadi semayang, dimaafkan pada semayang, tidak dimaafkan pada air yang sedikit. Mana? Berbeza dengan najis yang ada di punggung binatang. Najis yang ada di punggung kucing. Kucing hok berpenyakit itu. Kadang-kadang dia punya bulu di betih dia tu, di peha dia tu, jadi tahi. Hok jenis hok, ialah hok tak sihat tu lah. Hok bukan hok orang bela, hok orang mandi semua tu. Orang bela tu dia mandi, tuang tak mandi lagi. Mandi waktu dulu. Mandi waktu dulu, sikat waktu dulu, tuang khoseh. Tak mandi gitu kan. Mandi kucing dulu. Ni hak berpenyakit ni. Kita dalam sembahyang, dia naik atas riba kita. Batal sembahyang kita. Sebab kita menanggung najis. Kucing najis, kucing tak najis. Binatang hidup yang najis hanya anjing dan babi. Kucing tak najis. Tak boleh makan daging, tu cerita lain. Tapi kucing suci. Yang jadi batal sembahyang tu tahi tu, yang ada di punggung dia tu, yang membatalkan sembahyang kita. Tapi kucing yang sama, dia berlari-berlari, dia pun terjatuh air dalam air satu baldi jatuh dalam tu. Dia pun locak keluar semula. Jadi kucing bersekali dengan tahi di bulu dia tu masuk dalam air yang sedikit satu baldi, dia keluar balik. Apa hukum air tu? Air tu kekal mutlak, dimaafkan hak kucing masuk tu. Mana apa ni? Najis di punggung binatang tidak dimaafkan pada semayang, dimaafkan pada air yang sedikit. Kita lah hukumnya, sebab payah nak pelihara. Air tu nak jaga guana, tak mesti air tu kena tutup. Tapi tergamuk tak tergamuk nak pakai, tu bab lain. Kita nak cerita bab hukum ni. Tu cerita lain, tak tergamuk nak pakai tu. Tapi apa hukum air tu? Kekal suci. Ada ni. Jadi hak berkasang istinja dengan batu dengan tisu, semayang okey, masuk dalam bathtub, air jadi najis. Najis di punggung binatang umpama kucing, dia naik atas riba semayang kita, batal semayang kita. Dia terjatuh dalam air yang sedikit satu baldi, dimaafkan. Dia ada maas sini, dak maas sini, ada gitu pekoh ni. Gimana? Najis tak kering basah. Sekarang ni najis yang ada di kucing tu kering ke basah? Tak timbul kering ke basah. Dan najis lah. Ke kalau basah berat sikit najis, kalau kering gangan sikit najis. Dah. Najis tak kering basah pun. Yang ada ni. Dia jadi berbeza hukum tu. Faham tak? Dia tahi cicak, tahu maaf belaka. Pada semayang tahu maaf, jatuh dalam air pun tahu maaf. Kalau air yang sedikit lah. Kalau air tu koloh besar, tak ada apa tu. Nampak bawah tu, nampak tak cicak. Dalam koloh besar tak ada apa-apa. Dia air sedikit jadi najis. Kalau macam koloh rumah dia tu, koloh yang tak sapa, dia punya sukatan dia berapa ratus liter, 200 liter berapa tu? Berat 200 berapa? Dia tengok-tengok pejabat agama ni tak sama dia punya liter dia untuk 2 koloh. Jadi kalau koloh rumah dia tu dia buat di penjuru bilik mandi 3 persegi, di penjuru bilik mandi dia buat koloh 3 persegi. Kadang-kadang sukatan tak sapa, okey, dia tak ada masalah. Sebab
Dia bukan masa berwuduk celup dalam tu. Okey je. Sebab kita nak berwuduk bukan syarat air 2 kolah, syarat air mutlak. Ke berwuduk syarat air 2 kolah? Tak, syarat air mutlak. Ada orang faham syarat air 2 kolah. Kolah tu dah apa 2 kolah jangan ambil semayang. Sebab apa dah apa 2 kolah? Apa gitu nak ambil semayang kena air 2 kolah. Siapa ajar gitu? Ni orang dulu-dulu ni faham gitu tu. Ada ni. Kalau syarat 2 kolah, orang nak ambil semayang dalam air 1 cerek, cukup 2 kolah tak? Nak ikut 2 kolah ambil cerek air pink tu. Ingat tak cerek air pink tu? Dia cerita. Kan cerek besar tu kan. Ambil cerek tu baru 2 kolah. Tak tahu lah. Tapi nak ceritanya, syarat air mutlak bukan air 2 kolah. Mana kalau kolah dia tu kecil, boleh ambil semayang tapi tak nak celup dalam tu. Boleh awak mandi wajib tapi tak boleh nak masuk dalam tu lah. Kalau kolah besar you dalam bilik air dia tu, time mandi wajib dia masuk dalam tu jimat air. Suka pula dah. Dah orang was-was. Kalau dia bakal beru ni setengah jam tak sudah pergi mandi wajib. Dia setengah jam dah kena wajib. Subuh nak habis dah ni. Pertuan dia tu masuk dalam kolah tu. Kolah rumah dia ni kolah rumah dia. Dah dia was-was sangat. Wak kolah besar dalam bilik mandi dia. Bila dia berhadap besar, masuk dalam kolah tu. Sesal lah. Cepat sikit. Dah cepat. Lah, cepatlah sikit. Mari hati tu berasa okey dah, kata dah. Ni kalau main duk beru tu setengah jam. Nak habis dah subuh, nak syuruk dah. Masuk dalam tu. Kalau siapa 2 kolah lah. Tapi kalau dia punya dibuat kolah tu kecil, tak sampai sukatan 2 kolah, tak ada masalah untuk berwuduk. Jangan jatuh tak cicak suti je dalam tu ada. Jadi lah. Tak bakar dah lah. Kena buang semua bawah, kena buang dah lah. Tak boleh dah air tu kita nak siram bunga luar. Tak boleh, ada masalah nak siram bunga. Tetapi masa kita budak berdi tu bawa molek. Jangan ingat titik mana-mana pula ni. Sebab air tu najis. Gitu je lah. Daripada kita buang sumbu, pakai keluar gitu sayang. Kalau kata nak siram bunga luar, okey lah. Tapi kena beralus lah bawa air tu. Sebab air tu najis. Ada ni. Jadi ada yang dimaafkan. Ada 3 perkara tu. Pada semayang, ataupun pada makan, ataupun pada pada air yang sedikit. Contohnya kita kata bangkai binatang halus. Contohnya bangkai nyamuk. Kita katok nyamuk. Jadi di baju kita lekatlah darah sedikit. Darah tu najis. Tetapi dimaafkan. Teruskan sembahyang. Tiba-tiba ingat ke bangkai nyamuk tu jatuh lah. Tengok-tengok lekat di lipatan baju kita. Sembahyang kita batal. Sebab bangkai najis belaka, melainkan bangkai manusia, ikan dan belalang. Ingat tak? Ya, manusia, ikan, belalang tak najisnya. Bangkai najis belaka, melainkan manusia, ikan dan belalang. Itu je. Bangkai binatang halus macam mana pun hukum dia najis. Pada ni dia nak ukur najis ni hok nampak di mata. Kalau bangkai kumang tak nampak di mata, tak najis. Tak sungguh ya gitu. Dia kumang bangkai juga. Tapi kenapa tak najis? Sebab najis ni benda yang nampak dengan pandangan mata yang sederhana. Baru nampak ukur najis. Kalau contoh dia kencing. Dia kencing berdiri contohnya. Lepas tu mari angin. Lepas tu berasalah sikit kena dia betih. Tengok nampak ke tak dengan pandangan mata biasa tak nampak. Tak ukur najis. Kalau kita ambil kantar pembesar mungkin nampak. Tak. Nampak dengan pandangan mata yang pertengahan. Dia gitu. Mata pertengahan ni. Jangan ambil mata orang tua tak pernah nampak tu. Najis besar pun tak nampak. Ni mata yang pertengahan. Jangan mata hok kabur ataupun jangan mata hok tajam sangat. Nampak ukur najis, tak nampak tak ukur najis.
Jadi walaupun bangkai nyamuk kecil hukum najis, dia tak maaf nisbah semayang. Tapi bangkai binatang halus, kalau dia jatuh ke dalam air yang sedikit, tidak menajiskan air, dimaafkan nisbah dengan air. Buang bangkai tu, air kekal suci. Gitu pula. Jadi bangkai binatang halus nisbah dengan sembahyang batal, tak maaf. Nisbah dengan air yang sedikit, maaf, dengan makna tidak menajiskan air tersebut. Contoh kita kata dia buat air, tutup tak rapat, pagi esok tengok bangkai semut dalam air Milo teh dia tu. Tu bangkai najis tapi dimaafkan. Mana tidak menajiskan air teh air Milo. Buang bangkai tu, air tu masih lagi boleh minum. Melainkan kalau bangkai tu menyebabkan berubah sifat air tu. Jadi minum air tu berasa macam perisa lain dah pulaknya. Tu najis tu najis. Pada ni. Dia bangkai binatang halus dimaafkan disebut dengan air dan dimaafkan disebut dengan cairan. Dia ada dua, satu dipanggil air, satu dipanggil ma'i', cairan. Cairan ni macam minyak, macam air teh, kopi, dia cairan panggil tu. Dimaafkan. Bangkai binatang halus yang masuk sendiri, bukan kita yang bubuh. Ni bab najis ni. Di banyak bahagian kita ni dengar saja je, tulis dok apa dok, tanya pula kayak gini, ingat ke dok tak tahu. Bukan nak tanya minggu depan ni, tanya sebelum balik ingat ke dok. Lepas tu dengar je. Dengar lekat. Oh, gam kuat. Gam kuat. Dengar je lekat di ingatan. Kan ni? Dia bukan tanya minggu depan, tanya hari ni belum tentu lagi. Tapi kita cerita di sini bab suci daripada najis yang tidak dimaafkan, yakni pada sembahyang, sebab kita cerita berkaitan dengan syarat sah sembahyang. Bab makan bicara lain, bab air yang sedikit bicara lain. Tapi biasa kita bila masuk kepada najis yang dimaafkan pada sembahyang, bab bicara sembahyang ni, dia akan datangkan pula najis yang dimaafkan pada air yang sedikit. Walaupun bicara air itu bukan bicara syarat sah sembahyang, itu bicara bab air mutlak, air musyamah, air mustakmal, air mutaghayyir, air mutanajjis. Tu cerita bab situ. Cerita bab air cerita lain. Cerita bab syarat sah sembahyang, suci dari najis, cerita lain. Tapi biasa dia masuk situ. Tak ada ni, dia masuk situ. Sebab sekarang ni kita bicara suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada sembahyang. Mana najis itu dimaafkan pada sembahyang? Tahi, air kencing gitulah. Ke mana pula najis tetapi dimaafkan pada sembahyang lagi? Cerita bab darah, nano, dano, air kumang, itu dimaafkan pada sembahyang belaka itu. Dia cerita panjang lah pulaknya. Pada ni. Dia banyak pula najis dimaafkan pada sembahyang ni. Contoh najis dimaafkan pada sembahyang, air jalan raya yang yakin najis. Air yang ada di jalan raya yang yakin najis. Kena pakaian untuk sembahyang kita, dimaafkan. Najis memang najis lah, air tu najis. Contohnya kita kata atas bukit tu ada rebang ayam. Taik ayam banyak tu. Air tu turun daripada rebang ayam. Air najis tu, yakin najis. Ataupun lopok tu, besar lopok ada di jalan raya tu. Di tepi lopok tu bersekali dengan air ada taik lembu stokor. Mana lopok tu air yang yakin najis. Kena dipakai yang sembahyang najis tapi dimaafkan pada sembahyang. Sebab apa? Sukar untuk kita jaga. Hak yakin najis ni. Adapun air jalan raya hak kita duduk ni, hak ni air yang tak yakin najis, air kotor gitu je. Hak tu air yakin najis dimaafkan pada sembahyang. Adapun air jalan raya kita ni tak yakin najis. Bila tak yakin najis hukum suci. Suci apa? Kotor. Ni kena faham lah. Dia satu suci lawan najis, satu bersih lawan kotor. Jangan lupa tu. Tiap-tiap tiap-tiap yang bersih pasti suci. Tiap-tiap yang suci itu dah semestinya bersih.
Ada ni. Tiap-tiap yang najis pasti kotor. Tiap-tiap yang kotor tidak mestinya najis. Ada ni. Buat cerita lah. Tahi hidung. Kotor ke tak? Tahi hidung tak kotor apanya? Tahi hidung tak kotor? Kotor. Najis ke tak? Tak. Tengok. Tapi kalau tahi ayam najis. Kotor ke tak? Kotor. Hak najis pasti kotor. Hak kotor tak mestinya najis. Kan? Dia gitu. Jadi mana air jalan raya tu dihukumkan suci tapi kotor lah. Sebab dia tak yakin najis, hukum suci lah. Tak payahlah kita naik motor ni nak pergi sejik surga. Ayah haji jadi mak rempik pula ayah haji. Ayah haji jadi mak rempik nak pergi sejik surga. Naik motor jadi mak rempik warna dia akak kaki cokeng pas belakang. Sebab apa ni air roda motor ni tak kena hujan ni dia angkat kaki. Kata jadi mak rempik ayah haji ni. Angkat kaki gitu mak rempik. Sebab apa dia takut kena air tu no. Air tu bukan air yang yakin najis, maka hukum air tu suci. Hak ni hak yakin najis. Ni habuk jalan raya pun tukar baju nak semayang. Bawa motor ni kan kena habuk tu. Baju semayang kena tukar. Sebab habuk tu macam-macam. Allah kata. Kalau gitu pakai baju atrak, baju nak angkasa. Baju nak angkasa tu pakai tutup gitu. Jadi kata habuk mari ni kan. Tu dah dia pakai tu was-was. Anda. Ataupun pakai baju hujang. Orang pun pelik. Kau ni pakai baju hujang panas gini. Saya pakai baju hujang bukan untuk halang air hujang, untuk halang habuk. Mana? Kerja. Ataupun lain ni ada motor plastik tu. Pakai tu. Plastik tu. Kan ada kan motor hak Thailand tu kan dia buat plastik. Thailand dia tempat kita ada dah beli version tu. Pakai tu lah. Kalau habuk pun tak boleh kena. Kalau kena air jalan raya pun tak yakin najis, hukum disuci. Yakin najis dimaafkan jikalau sedikit. Tengok. Dia banyak lah bab-bab hak najis yang dimaafkan. Tapi dia akan kait dengan hak najis yang dimaafkan pada air, dimaafkan pada makan. Itu dia ada sambilan dia, tambahan dia. Ada. Kemudian najis di suci ni badan. Badan ni anggota zahir badan. Anggota zahir badan termasuk dalam mulut. Dalam mulut dipanggil anggota zahir badan. Ada ni. Dalam mulut persoalan najis dipanggil anggota zahir. Dalam mulut pada persoalan mandi wajib dipanggil anggota batin. Ada ni. Dalam mulut pada pembicaraan suci badan daripada najis. Badan, zahir badan. Zahir badan termasuk dalam mulut. Kemudian kita mandi wajib. Meratai air kepada sekalian badan. Dalam mulut dipanggil anggota batin badan ketika mandi wajib. Tak wajib kita berkomar untuk meratakan air dalam mulut, melainkan mazhab Hambali. Mazhab Hambali dalam mulut dikira anggota zahir ketika mandi wajib. Mazhab Hambali mandi wajib kena berkomar. Dia gitu. Ada ni. Jadi kita suci badan dan najis. Kita mandi wajib meratai badan. Dalam mulut semua anggota zahir belakang tu. Dalam bab najis, dalam mulut dipanggil anggota zahir. Dalam bab mandi wajib, dalam mulut dipanggil anggota batin. Hanya sunat saja kita berkomar ketika kita mandi wajib. Ada ni. Sebab tu kalau timbul orang yang tersalah makan daging babi tu, hak mughallazah tu. Jadi dia anggota lain dia tak kena sebab dia makan pakai sudu. Tetapi mulut dia, dalam mulut tak anggota zahir dalam bab najis. Dia kena qada sembahyang dia tu. Sebab dia tidak suci dan najis. Dalam mulut dia panggil anggota zahir pada persoalan najis. Pada ni. Jadi dia kena sucikan mulut dia
daripada najis mughallazah, dia berkomor, dia kena berkomor dengan air tanah sekali. Berkomor dengan air tanah, bukan berkomor dengan tanah. Air tanah hanya keruh sahaja. Berkomor lah sekali. Lepas tu berkomor dengan air biasa 6 kali, suci mulut dia. Faham tak? Tapi kalau dia semayang, sebelum tu semayang berserta dengan najis lah. Najis yang ada dalam mulut adalah anggota zahir pada persoalan suci badan daripada najis. Faham tak ni? Ini ke mazhab Syafi'i lah. Babi najis mughallazah. Kalau mazhab Maliki Hanafi, babi tidak najis, cuma haram makan, ijma' ulama. Babi haram makan, ijma' ulama. Tapi najis ke tak babi? Mazhab Hanafi Maliki, babi tidak najis. Mazhab Syafi'i Hambali, babi najis, bukan najis mughallazah. Pada ni. Jadi dalam mulut dipanggil anggota zahir. Lepas tu jangan duduk nambah-nambah. Dia kata siapa kena telang air tanah untuk menyucikan najis mughallazah ditekuk. Biar masuk dalam perut, dalam usus, lepas tu biar berok tubik. Jangan duk ngarut gitu. Sebab dalam tekuk ni anggota batin. Kita bicara anggota zahir sahaja. Kita bicara anggota zahir sahaja. Kita tak bicara anggota batin. Jadi hak dalam mulut ni anggota zahir. Ni dalam bab najis. Dalam bab najis dipanggil anggota zahir. Termasuk anggota zahir dalam bab najis dan anggota zahir dalam bab mandi wajib adalah tempat yang zahir, kemaluan hadapan dan belakang ketika duduk mencangkung atas dua kaki. Itu anggota zahir. Pada najis pun dipanggil anggota zahir, pada mandi wajib pun dipanggil anggota zahir. Ada ni. Pada najis pun panggil anggota zahir, pada mandi wajib pun dipanggil anggota zahir. Pada najis ni kena bersih lah, pada mandi wajib ni kena perata lah, tu maksud dia. Jadi tempat yang nyata daripada kemaluan hadapan dan belakang ketika mencangkung atas dua kaki, itu dipanggil anggota zahir. Mana kalau kita istinja, kena bersih molek. Kalau kita mandi wajib, kena duduk cakung sekejap untuk meratakan tempat tu. Jangan mandi wajib berdiri daripada awal sampai ke akhir. Tak rata tempat. Yang mana tempat tersebut dia akan bertangkup, apa panggil apa? Dia akan tutup lah pada masa kita berdiri. Macam mana air nak sampai di situ ketika kita mandi wajib. Itu persoalan mandi wajib. Kalau persoalan istinja, okeylah, sebab kita qada hajat atas dua kaki, kita pun istinja atas dua kaki. Melainkan kalau orang qada hajat atas tandas duduk tu, qada hajat atas tandas duduk, dia tidak terbuka tu. Pada masa istinja kena berkira tu, kena berkira sikit lah. Dia qada hajat atas tandas duduk dengan keuzuran lah, kita kata sakit lutut lah, apalah. Kemudian pada masa istinja, mana kalau orang tu sihat, nak senamaknya istinja di bawah lah. Bila kita cakung atas dua kaki, maka terbukalah di masrubah, halaqah dubur akan terbuka, maka kita istinja jadi bersih sekalian tempat anggota zahir badan dia panggil. Tapi kalau kita duduk atas tu, dia tak terbuka, kena care sikit lah. Tambahan pula kalau orang tu pula jenis daging banyak, gemuk, lagilah tutup. Nak kira mana tu. Kalau kita duduk atas tandas, tandas duduk tu lah, masa kita istinja tu persoalan dia. Ada ni. Jadi tempat yang nyata ketika dia mencangkung atas dua kaki, kita panggil anggota zahir. Lepas tu kita masa istinja, kita kena istirkha. Istirkha ni kita apa ni? Teran. Apa ni? Dahing bukan, itu istibrak. Istibrak tu. Bidahim tu istibrak. Nak pastikan lepas habis, keluar habis dan najisnya. Ni istirkha. Istirkha ni kita meneran. Apa ni? Push apa panggil? Meneran. Dia tak boleh buji, jadi lain pula mana? Meneran. Mana kena panggil apa? Terang sikit. Gitu. Jangan banyak. Terang banyak, keluar gembong, nyakit Terang sikit je.
Ada ni. Sebab nak wi sahih. Hak anggota zahir kita basuh. Hak dalam anggota batin. Jangan duk konsek-konsek. Ni ada orang raja istinja, disuruh masuk jari dalam dubur. Kalau bulan Ramadan siang hari batal puasa tu. Buat kerja apa gitu. Dia kata dalam masih lagi ada. Itu batin. Ni batin tu. Tak cik dah bicara tu. Hak dalam tu memang lagi ada. Kalau kita masuk sampai ke siku pun ada dalam tu. Berdadaknya banyak lagi dalam tu Tambah pula jenis hak berok semelik tu. Lagi banyak dalam. Bukan kata masuk jari. Sampai ke siku kita masuk. Ada lagi dalam tu tahi. Banyak lagi. Itu dipanggil anggota batin. Kita istinja basuh najis di anggota zahir. Tu batin tak kira tu. Ada. Dan termasuk anggota zahir badan. Dalam bab najis, dalam bab mandi wajib adalah di bawah kulit lelaki yang tidak khitan. Itu dipanggil anggota zahir juga. Dipanggil anggota zahir. Walaupun dalam kulit lelaki yang tidak berkhitan tu dalang tu. Dalang kan kulit tu. Tapi dihukum zahir. Sebab apa? Sebab kulit tu wajib kena khitankan, kena buang. Maka dalam tu dipanggil zahir. Sebab tu kalau kita nak memandikan, mandi wajib tak ada timbul isu lah. Mandi wajib berkhitan belah kedah. Timbulnya mandi mayat. Ada ni. Mandi wajib orang berkhitan belah ke. Kalau mandi mayat, budak yang mati kecil, dia belum berkhitan. Kita nak memandikan mayat, kita kena ratakan air pada sekalian anggota zahir sebagaimana kita mandi wajib. Sekarang ni dalam kulit tu dipanggil anggota zahir. Nak buka boleh ke tak? Tak boleh. Maka jangan menyakiti mayat. Lepas tu macam mana tu? Wajib ganti dengan tayamum. Itu orang tayamum tu. Ada ni. Tayamum lah untuk bawah kulit yang air tak rata ketika mandi mayat tu. Tayamum. Ambil debu, bolok di kulit tu. Bolok tu terajang di budak tu terajang di mayat dia kata orang ni ambil debu pergi bolok di konek dia tu. Budak mati kecil tu terajang apa benda orang ni, orang tua ni dok reti tayamum sapu debu di muka dan dua tangan lah. Muka tangan siapa? Muka tangan mayat tu lah, bukan muka tangan orang tukang mandi. Jangan kira muka tangan orang tukang mandi. Muka tangan mayat tu lah. Kita tepuk debu, sapu atas muka mayat tu. Sapu debu, sapu atas tangan mayat tu. Ni untuk tak rata dalam kulit tu. Sebab nak buka menyakiti tak boleh. Lepas tu kita pun mandi sekalian anggota zahir yang lain yang sampai air. Gitu je lah. Sebab dalam kulit tu hukum zahir. Boleh belaka, tapi seelok sebelum mandilah. Dah mandi jadi basah, payah nak kerja pula. Boleh belaka, nak tayamum sebelum mandi pun boleh. Nak tayamum selepas mandi mayat pun boleh. Tapi payahlah jadinya basah. Sebab kita nak debu ni nak kering, kadang basah payah nak buat, kena lap kena apa dulu. Jadi biasanya orang tayamum dulu, mandinya kemudian. Dia boleh mandi dulu mayat tu, tayamum kemudian boleh. Tapi biasa orang buat mudahnya, dia akan tayamum dulu, barulah mandi kemudian. Ada. Sebab tu kadang-kadang orang tak faham berkaitan dengan budak yang belum berkhitan. Budak belum berkhitan kemudian disemayang bersama dengan orang dewasa. Lepas tu dalam mazhab Syafi'i kita, budak tersebut dia tidak boleh tindih orang yang dia belum berkhitan. Kalau bersentuh berdempet tak apa. Bersentuh berdempet tak apa. Ni kadang-kadang dia buat ceramah memang nak puduh je lah. Oleh kerana di hujung tu ada seorang budak yang belum berkhitan, maka satu sah batas semayang belakang orang tua. Sebab apa? Sebab budak yang belum berkhitan bersentuh dengan orang sebelah dia, batas semayang. Orang sebelah dia bersentuh sebelah lagi, batas semayang. Bersentuh sebelah lagi, batas semayang. Tu bohong buat gitu tu. Hak belum berkhitan bersentuh dengan sebelah pun tak ada apa-apanya. Jangan dia macam peha dia naik atas peha orang tua tu.
Menanggung je tak bolehnya, bersentuh tak apa. Itu berkhilaf ulama tu. Menanggung hak mana tak boleh. Menganduskan tubuh dia. Ada yang kata ada. Kalau peha dia bubuh atas peha orang tua, peha tak ada najis. Najis tu di connect dia tu. Hak tak bolehnya dia ambil connect dia buah atas peha orang tua tu. Tu baru tak boleh. Tu makna dari situ khilaf pula. Situ khilaf pula. Cuma timbul ada kadang orang persoal. Dia kata najis air kencing tu dalam kulit. Kulit tu dalam, dia kata. Kenapa nak batalnya? Cuba tanya orang tua tu. Dalam perut dia ada tahi ke tau? Memang ada perut dia ada tahi. Tu sah semayang. Takkan ni air kencing dalam kulit tu jadi tak sah semayang. Ni orang tak faham. Hak dalam perut tu anggota batin. Hak dalam kulit ni mazhab Syafi'i wajib kena khitan. Jadi hak dalam kulit tu hukum zahir juga. Adapun kalau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, berkhitan tu bukan wajib, hukum sunat je. Maka air kencing dalam kulit tu hukum batin, tak ada masalah lah mereka. Dia gitu. Kalau tak faham dia kata budak belum berkhitan, najis dalam kulit dia tu dalam perut orang tua ada tahi tu. Dia tak faham. Dalam mazhab Syafi'i, oleh kerana kulit tu wajib dikhitankan, maka najis yang ada dalam kulit yang belum dikhitankan hukum zahir juga. Sebab situ patutnya zahir. Tak ada kulit tu sepatutnya. Dia gitu. Cuma kita mengaku bermazhab Syafi'i. Kalau kita bermazhab Syafi'i, kita khitankan anak kita sebelum masuk umur 7 tahun. Sebab umur 7 tahun, anak kita wajib suruh mereka sembahyang. Kita wajib suruh anak kita sembahyang, serta kita wajib pastikan anak kita sembahyang cukup syarat sah, termasuk suci najis pada anggota zahir badan, termasuk dalam kulit tu. Kulit budak belum berkhitan tu. Jadi nak sembahyang kena khitan kalau budak tu. Ini atas orang tua lah. Kalau kulit tu boleh dibuka, tak apalah, boleh basuh dalam tu. Kalau hak jenis hak panggil apa? Buta. Hak tak boleh nak buka, dia panggil buta. Kena khitan kan lah. Kalau pakai mazhab Syafi'i. Budak tak ada apa-apa sebab dia tak ada wajib apa-apa. Kita orang tua wajib pastikan anak kita solat sempurna dengan syarat solat, termasuk suci najis pada anggota zahir badan, termasuk dalam kulit. Tapi kita tidak. Khitan betul siapa dulu, siapa umur 12 baru berkhitan. Mazhab Syafi'i macam mana begitu? Lepas tu kita kata kita ni mazhab Syafi'i pun sekerat je sebenarnya. Sekerat je, bukan mazhab Syafi'i sungguh. Tapi tak apalah, tu benda khilaf. Tu cerita bab anggota zahir badan. Kemudian hak pakaian tadi termasuklah yang berhubung dengan kita. Dia panggil umpama pakaian. Hak cerita tali tadi tu. Tali ikat di kaki kita, ikat di kaki anjing. Maka sembahyang itu tidak sah. Adapun kalau ni contohlah kitab belakang ni, anjing ada dalam perahu. Perahu tu ada tali. Tali tu ikat di kaki kita. Tak apa. Sebab kaki kita ikat di perahu, bukan ikat di anjing. Dalam perahu saja ada anjing, tak ada masalah. Kalau kata ikat di kaki anjing, tapi di kita hanya pijak di bawah kaki kita, tak apa. Dia gitu pula. Tu hukum pekoh lagu tu. Apa? Sebab kita tidak menanggung dia. Dia gitu. Ada ni. Ni orang salah faham ni. Hak pakai ni orang waktu imam kan semayang pakai ni. Pakai speaker ni hak ada tali ni. Mic ikat sini. Dia kata ingat tu. Tali tu bersambung. Naik atas ni atas dia punya apa sound dia apa tu. Atas tu dia tak cicak batal semayang. Allah. Macam tadilah. Ikat di kita, tapi ikat di perahu. Dalam perahu ada anjing, tak apa. Ni atas bok dia tak ada cicak, tak apa. Ni berat lagi mana. Dia kata ni karung elektrik. Sambung masuk ni naik
di Meta gitu tengah jalan, lepas tu naik atas jalan raya, turun dari rumah orang Cina, masuk dalam pergi peti sejuk, ada babi dalam peti sejuk dia. Batas semayang kita duduk di rumah, di masjid ya. Oh, memang orang ajar gitu dulu. Orang ajar berhubung dia kata. Sekarang ni. Sebab tu ada orang tak mau pakai ni, dia tu berhubung dengan najis. Sebab ni kareng, ada ni. Berhubung kareng, ke mana kareng tu? Naik pas keluar, pas ke jalan raya. Lepas tu turun mana kareng tu? Masuk rumah orang kafir. Lepas tu masuk orang kafir ni kareng, pergi peti sejuk. Dalam peti sejuk ada babi. Dia ajar gitu. Lepas tu ada orang tak pakai ni, dia kata berhubung dengan najis. Tidak. Datang berhubung dengan najis tu. Pelik-pelik dulu pelik-pelik orang ajar pekoh ni. Kemudian tempat sembahyang. Suci tempat sembahyang. Ini cerita hak bab tempat sembahyang. Mana kata tempat sembahyang? Hak kena suci dan najis yang tidak dimaafkan ni. Bermula tempat sembahyang, iaitu tiap-tiap tempat yang bersentuh dengan dia, dengan tiap-tiap tempat orang yang sembahyang oleh orang yang sembahyang. Bersentuh ni bila? Pada ketika berdirinya. Pada ketika berdiri. Biasa kita bersentuh berdiri hanya tapak kaki. Tetapi kalaulah kita ni jenis panjang, patut atak pula ni rendah, jadi kepala dia sedang molek dengan shilling. Tu ke tempat semayang tu, bab bersentuh tu. Jangan biar ada tak shilling tu, ada tak tiku ke tak cicak, jangan ada. Tapi kalau kita tak ada kena-ngena jauh, tidak kena, ni hak bersentuh saja. Jadi kalau bersentuh ketika berdiri, kebiasaannya hanya tapak kaki. Hanya tapak kaki. Ini ketika berdiri, ni bukan orang puang, ketika berdiri luah mana pakaian dia bersentuh. Tu orang puang. Kalau lelaki hanya tapak kaki saja kalau lelaki. Dan rokoknya, ketika rokok, kalau rokok tu agak sempit, mana rokok ni kepala sampai kena dinding, tu tempat tu. Tapi tak pernah jumpa lah. Mana roliknya, kalau rokok pun samalah, tapak kaki. Dan duduknya, duduk luah. Duduk luah. Duduk mana kena di kita tu. Ini cerita bukan orang perempuan ni. Orang perempuan cerita bersentuh pakaian tu lagi luah. Dan sujudnya, sujud pun luah juga. Sujud. Mana kalau dia sujud, tapi tengah perut dia tak cicak, tak bersentuh, tak apa. Ada bersentuh ni. Atau bersentuh dengan dia dengan tempat oleh pakaiannya. Kalau pakaian orang perempuan masa berdiri pun banyak tempat yang bersentuh dengan pakaian. Masa duduk banyak bersentuh dengan pakaian. Masa sujud kembang. Ada orang perempuan dia biasa tak pakai sejadah kecil, dia pakai sejadah besar. Orang perempuan biasa pakai sejadah besar yang digunakan untuk gulung baju semayang dia tu. Kenapa pakai sejadah besar? Sebab orang perempuan tak padan sejadah kecil, sebab dia pakaian dia tu kembang. Sama sekali masa sujud. Ada ni. Bila dia pakai sejadah besar, dia pergi masjid, majmuah, dia nak buat seseorang. Seseorang. Kalau orang nak perapat, nak tindih, tak boleh tindih. Berapa? Tapak sejadah dia bersih kedok, dah tahu Allah. Lepas tu kalau nak tindih pula, kena esok tempat duduk, dia tak boleh lari daripada jadah dia. Jadah dia baru basuh. Dia kalau orang tolak, naik jadah lain sebelah. Masa sujud pula bang, kau tambah dia. Sujud bang pula, jadah orang sebelah lama tak basuh. Dan nak kata ruan ni, jadah dia besar. Atau umpan kadang-kadang dia duduk enggang tu. Enggang. Tok imam pula masa sebelum takbir rapatkan saf. Perempuan dalam takbir tu rapatkan saf, dia duduk enggang-enggang. Marah lalu orang dalam takbir. Orang puan bercara. Dia tahu mana kau bukannya nampak. Dia dengar cerita lah. Orang duduk sedepa seorang-seorang. Ni dia sejadah ni, jadah yang kosek. Aku ni.
Iyalah, sepatutnya di masjid tak ada macam-macam. Sebab di masjid tempat sujud. Selagi sujud kita sama je kita. Malaikat kita orang-orang khusus ni, orang-orang tinggi. Tuhan suruh kita sujud congek ke atas, tak apa kan? Ada tak? Orang hak Tuhan suruh sujud congek ke atas, ada? Ke siapa? Raja ke, pemasui raja ke, sujud dia congek gitu? Gini belaka, sama je. Kalau siapa pun. Ada kata, jangan salah faham ni, ada pula kata orang khusus, orang tertentu sujud congek ke atas. Tak ada. Sama je sujudnya. Gini sujudnya, tankis, tinggi punggung daripada kepala. Lepas tu masjid tempat sujud tu lah. Lepas tu nak balas benda lagi, nak lebih kat mana lagi? Ndak mula sabah duk masjid pun nak buat gong, nak buat sombong, nak buat meta. Kalau duduk di tempat-tempat lain tu tak payah nak katalah orang lebih ni. Tapi kalau masjid sama je. Sujud sama je. Gimana? Ni kadang-kadang dia sebab di masjid lagi kuat syaitan mai goda. Di masjid lagi kuat. Syaitan hok main masjid ni pula syaitan hok pangkat general belaka. Hok lieutenant tak mari prebek tak mari. Prebek tak mari. Ni mari hok general hok atas-atas hok. Lepas tu duduk masjid kok hok rebuh awal dulu daripada orang lain. Duduk masjid tapi sombong. Semayang pun gitu. Tengok orang tu, tengok ni siapa mari sebelah ni. Nampak pakaian kapung je ni. Baju semayang pula nampak jeragak je. Komang je baju semayang. Kita ni baju semayang tengok warna-warni ni daripada Vietnam, daripada mana gini. Baju semayang hok mahal. Ni mari mana sebelah ni, kapung mana mari selik ni. Siapa kita? Sujud sama. Tadilah kalau sujud gini tak apa. Dia sujud gini belakang tambah dia gila perapat-perapat soh ni. Kalau orang sombong dia rimah. Tambahan pula kalau tengok orang sebelah tu pula orang biasa pula. Kau dia pandang mandi kedok lah tu. Orang mandi belaka tapi pakai lotion macam dia kedok. Dia lotion mahal. Ni bukan lotion biasa ni. Bukan lotion lak-lak apa bukan. Tak main dah lotion lak ke? Tak main dah tu. Ini lotion harga mahal. Itu kata masjid sebab syaitan yang ada situ tu hak pakat besar-besar. Kalau kita jenis tak kuat rebah situ le kita ni. Tu kadang-kadang masjid lah tempat huru hara. Masjid lah tempat baloh. Kan pelik tu kan. Masjid tempat huru hara, masjid tempat baloh. Apa pula gitu? Masjid tempat sujud. Kenapa tempat sujud jadi baloh? Mana? Memanglah orang perempuan kalau sejadah kecil tak padang. Orang perempuan contohlah kalau semain di rumah kadang-kadang semain tepi-tepi tu kena beringat. Biasanya kalau tepi-tepi dinding tu mudah nak ada tak cicak. Faham tak ni? Maknanya kalau sejadah tu kecil, kita nak semayang ni kena tengoklah tepi-tepi tu. Okey, bersih. Okeylah, tak apalah. Kita sejadah kecil, kita sujud baju semayang kita, mana terhulu sampai ke latar, tak apa. Sebab latar bersih. Kita tengok belakang dah tak ada. Kita bukan main tepi dinding. Okey ya? Mana yang bersentuh termasuk pakaian yang terhulu tu, dia panggil tempat sembahyang. Wajib suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Jadi ini tempat sembahyang ni berkaitan dengan suci najis pada badan, pakaian dan tempat sembahyang daripada najis yang tiada dimaaf akan dia. Faslun bermula yang membatalkan sembahyang itu 21 perkara. Allah, 21 ni banyak ni perkara yang membatalkan sembahyang, yang mana syarat sah sembahyang yang ke-9 menjauhi daripada perkara yang membatalkan sembahyang. Wallahu a'lam.
Tiap minggu bunyi sejuk pun tak boleh nak ijah ke? Lain kali kena mari pakai kuk. Pakai kuk. Oh, dah sejuk. Sejuk kena mari pakai kuk. Sebab dia ngadak sterik je. Kitab 20 sifat hati yang keji dan yang terpuji, muka surat 12. Muka surat 12. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, iyyakum wasuh fa innama halaka man kana qablakum bisuh. Artinya, hendaklah kamu menjauhi sifat bakhil. Hendaklah kamu menjauhi sifat bakhil, kerana sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu disebabkan bakhil kedekut. Disebabkan bakhil kedekut. Bakhil kedekut samalah. Bakhil bahasa Arab, dia bakhilun ni asalnya orang yang bersifat dengan bakhil kalau bahasa Arab. Tapi kita jadi bakhil. Nak comel laginya haji bakhil. Nak comel lagi. Jadi lekat haji bakhil macam cerita P. Romli tu. Haji bakhil. Bakhil kedekut. Panggil apa ni? Tangkai ni. Tangkai jering. Dia banyak panggilan. Ni tak hidup masing. Panggil apa ni? Kupi Kupi je tau. Kupi. Kupi. Apa dia lagi? Saya sebut melepasnya sempit. Tu. Dia antara panggil sempit. Sempit lah. Biasa orang sempit ni orang tak ada benda. Sempit lah kehidupan dia. Tapi kalau benda banyak, kita kedekut, sempit juga. Sempit lah. Hak ni tak boleh nak buat, hak ni tak nak, sempit. Orang tak ada duit, sempit. Tak boleh buat sebab tak ada benda. Nak buat tu tak boleh. Nak buat tu tak boleh sebab dah cukup belanja. Hak ni banyak, tapi sempit lah juga. Hak ni tak boleh buat sayang Hak ni tak boleh, dia sempit dia panggil. Lepas tu dia kata, kedekut adalah sifat sempit. Yang mana sesiapa yang Allah Ta'ala pelihara daripada sifat kedekut, mereka lah orang yang akan mendapat kemenangan di hari akhirat. Sebab apa? Sebab kita cerita di sini hak bakhil, hak sifat mazmumah adalah bakhil daripada tuntutan yang wajib, bakhil daripada zakat, bakhil daripada nafkah yang wajib, bakhil daripada menolong orang yang memang dalam sangat-sangat kesempitan. Kita wajib tolong tapi kita bakhil. Bakhil nak disebut di sini. Adapun kalau kita bakhil daripada sedekah jariah yang sunat, bakhil hak ni tidak dicela pada syarak, tetapi tidak akan dapat kemenangan. Sebab kalau kita bakhil daripada ibadah sunat, kita akan, kalau kita ini malas daripada ibadah sunat, kita akan kerugian di hari akhirat. Ibadah sunat termasuk sedekah.
Kenapa kita tak sedekah? Kerana kita bakhil. Maka adakah dapat kemenang kejayaan? Tak lah. Tapi tidak diseksa. Sebab bukan bakhil daripada perkara yang diwajibkan. Bakhil daripada kafarah. Bakhil daripada fidyah. Fidyah puasa apa semua tu. Jangan duk bakhil lah. Banyak kena bayar ni, bayar lah. Jangan duk bakhil. Tapi kalau bakhil daripada perkara sunat, waktu rugi. Kita hidup atas dunia ni sekejap je. Kadang-kadang kita boleh tengoklah orang-orang yang lepas yang dahulu daripada kita, kalau kata dia tu bakhil walaupun daripada perkara yang sunat, tak ada pergi ke mana juga. Tak ada pergi ke mana juga. Tak ada pergi ke mana. Kadang-kadang lepas dia mati, wahara anak beranak, dah tak tahu dah dia macam mana. Sepatutnya apabila dah dia harta banyak, kerana dia panggil penyayang, lepas dia mati anak-anak senang, ada wahara sekali duk perang, duk baloh adik-beradik, duk baloh macam-macam. Ni panggil apa ni? Kurang lah tu pada ni. Kurang. Masa hidup dia memang beralus sangat-sangat. Orang beralus ni kadang-kadang nampak hartanya banyak, tapi berkat ke tidak? Situ pula. Nyata berkat dah berkat apabila nampak dia daripada nak tahu harta tu berkat, harta tu jadi banyak untuk berkat akhirat, berkat lah. Kalau setakat untuk hak wajib je, hak berkat akhirat lain tak ada, tu kuranglah keberkatan. Ada ni. Bila kurang keberkatan, berat laginya, zakat-zakat pun dia sanggup dia tipu, tak mau bayar apa semua. Ni apabila mati je, harta yang seumpama tu tengok ke jadi senang dah. Perang jadi baloh keluarga kerana harta banyak yang ditinggalkan. Kerana harta banyak yang ditinggalkan. Faham tak? Wahara juga, tak lagi mana kau. Hidup takkan tenterang. Walaupun bila kita hidup ni berperang, berbaloh, perang baloh pula sama-sama adik-beradik, sama-sama nak beranak, kita nampak je kat luar relax, senyum, boleh ke dia dah. Kehidupan dia terseksa. Orang yang berperang baloh seumpama tu dalam bab harta, walaupun dapat ke dia, nampak senyum mewek dia sebab berjaya ke dia, menang ke dia, tapi dia hidup akan terseksa. Dia takkan ada ketenangan. Dia takkan ada ketenangan. Tambahan pula, perang nak dapat harta hak ditinggalkan oleh si mati, sampai membabitkan pembohongan pula, rampah hak orang pula dengan jalan tipu. Hak tu lagi terseksa kehidupan atas dunia. Hak lepas dia mati, hak tu dia dengan Tuhan dah lah. Atas dunia pun terseksa Orang hidup sederhana je, tapi hidup dia bahagia. Ada apa-apa Ada kau dah. Sebab apa? Kita mati pun tak takut, sebab tak ada orang di kita. Tapi kalau kita ambil hak orang, macam mana kita nak hadapi kematian? Pasal mana? Hak di kita ni banyak orang ni. Kita ambil cara tipu Macam mana kita nak hadapi kematian? Tapi kalaulah di kita tak ada hak orang, dia tak ada takut nak mati. Kita akan jadi kehidupan kita dia tenang. Kehidupan kita tak akan terseksa. Mana kalau mati pun harap-harap kurniaan Allah lah, rahmat daripada Allah, harap-harap syafaat Nabi gitu, mana kita akan tenang. Tapi sampai masa nak mati mikir dah berat. Ni ada orang ni mari daripada macam-macam lah. Dia bakhil, tajuk kita bakhil dan kasih akan harta. Di antara bakhil kasih akan harta ni sebab dengan musabab. Sebab sebabnya apa? Kasih akan harta. Musababnya menyebabkan jadi kikir kedeku. Sebab tu dibuat satu tajuk. Sebab kasih akan harta, bawa kepada kedeku. Ni kasih akan harta ni sanggup menipu ni. Menipu adik-beradik apa semua. Tipu harta pusaka apa semua. Jangan main awak kerja ni kadang-kadang bukan orang biasa-biasa. Kadang-kadang orang masjid. Orang masjid pula bukan orang masjid biasa-biasa. Kadang-kadang imam masjid. Hak tipu harta pusaka oleh kerana dia abang.
Jadi hak adik kecil ni tak reti ke satu lagi, gomo ke dia. Akhirnya bila adik tu sedar, jadi balah adik-beradik, tak pergi mari. Bukan lebar tu, buat lebar je. Jadi tiap masjid boleh gaji. Tu je. Kadang-kadang ilmu pun tak ada. Ilmu pun tak ada. Mana ni? Oh, siapa tak nak mati nak jumpa lah dengan anak saudara belaka ni. Sebab hak adik dia rapah harta tu mati dah. Adik dia rapah harta tu mati dah. Jadi anak-anak saudara nak pula nak cari. Dah. Anak saudara pun tak pergi dah. Sebab apa? Ayah dia rakyat dah. Ni pak saudara mu ambil hak ayah masa dulu. Faham tak? Faham tak? Akhirnya kadang-kadang kalau ada kematian, kalau benda gini, tunjuk ni sekubur pak saudara mu, ni pak saudara mu. Hak akhirat dia akan tunjuk. Ada ni. Bawa pada ni. Berdendam sampai ke mati. Ni punca daripada kasihkan harta ni lah. Jadi kisah ni diketahui oleh semua orang. Jadi nak mati nak panggil adik-beradik, nak panggil saudara, tak ada awal layang dah lah. Tak mari biar dia mati gitu lah. Mati pun tak ziarah, panggil nak jumpa pun tak pergi. Yang anak ni pula, anak arwah ni tak apalah. Lepas ayah tak ada, saya akan pulang balik lah pula. Anak mu tahu, ayah dia gapah nak pulang balik. Lepas ayah mati, senyap lah pula anaknya. Dapat mahal. Sayang dah pulaknya. Hak kata nak pulang balik tu, senyap. Tak ada nak pulang baliknya. Lepas tu macam mana tu? Sambung pula lah kerja maksiat. Patut nak kubur tu macam mana? Dia tanggung tu kalau nak kerja jahat gitu, jangan berjadi mati. Jangan berjadi mati. Boleh kerja jahat gitu. Mati. Kerja jahat kita diteruskan oleh anak kita pula. Anak kita tahu. Kita apa? Anak kita kata mula-mula nak pulang balik. Lepas apa mati, benda pula benda maham-maham. Ada ni. Bagaimana? Kasih akan harta. Buat gitu tak ada keberkatan hidup. Hak akhirat, cerita akhirat. Hak atas dunia pun tak ada keberkatan hidup. Mana kita hidup sederhana. Hak orang jangan kosek. Hak kewajipan kita sempurnakan. Hak sedekah jari, hak sunat-sunat mengikut kemampuan kita. Dah. Mengikut kemampuan kita. Dah. Kita maklumlah kita ni kau dekat ke kubur kan, ke kau jauh? Selakor ke kubur. Selakor ke kubur belaka. Lepas tu bukan, kalau kau jauh dah apa ni, kau dekat, memang kau dekat belaka. Lepas tu kita nak apa ni lagi? Nak kasih pada harta yang sementara, bawa pada sifat bakhil pula, sifat kedekut pula kitanya. Jadi Nabi kata ni, ni sesungguhnya telah binasa orang dahulu daripada kamu disebabkan bakhil kedekut. Contoh mudah korung lah. Korung, bakhil, kedekut, kasih akan harta. Sama dengan kisah Qabil, gitu juga. Pada masa diperintah supaya buat pengorbanan, masa diperintah buat pengorbanan, dia sayang nak buat pengorbanan daripada hak baik-baik. Dia kata hak buruk-buruk. Mari mana tu? Mari daripada kasih akan harta dan bakhil. Tu cerita hak Qabil. Tapi tak timbul mana cerita tu? Timbul ceritanya bunuh. Timbul cerita bunuh. Tapi sebelum tu ketika buat pengorbanan, sebab apa jadi dia melakukan pengorbanan dengan hak kurang baik? Sebab dia kasih akan harta dan bakhil. Tapi hak sebenarnya siapa dia? Qarun. Dia bakhil lah. Sebab apa? Sebab dia kata hak ada di dia harta ni min ilmin indi, kepandaian dia. Ada di dia ni, hak kepandaian dia. Apa nak keluar zakat, nak apa pulaknya hak dia? Tak ada. Macam gini kadang orang kedekut daripada zakat kan. Dia tanam padi. Lepas tu nak kena keluar zakat padi. Dia kata, kita buat padi seorang, orang kampung seorang tak bagi tolong.
Takkan boleh padi kita nak beri pula pada pagi miskin. Ni laku tu. Sekarang dia buat padi seorang. Tak ada orang tolong. Bila boleh padi, dia kena buat keluar padi sebagai zakat pada fakir miskin. Dan masa dia buat kerja tu fakir miskin, tolong dia bila? Ni jadi pun kena kut daripada nak bayar zakat. Sebab dia lupa. Hak tu semua mari daripada mana tu? Rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat ke, infak sunat ke, Nabi tak, Tuhan tak minta hak kita. Tuhan tak minta hak kita. Hak Tuhan mintanya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ni orang baca semua ni surah Jumaah. Surah Jumaah, surah Munafikun di belakang surah Jumaah tau. Hak disunatkan baca tiap-tiap minggu ni. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Tuhan kata, infaklah kamu, belanjalah kamu dengan harta yang kami rezekikan akan kamu. Waktu Tuhan minta sama ada infak wajib, zakat, infak sunat, sedekah. Tuhan tak minta hak kita. Tuhan minta mimma razaqnakum, daripada harta yang kami rezekikan kepada kamu. Kan Tuhan minta hak kita, minta Tuhan rezeki ke kamu. Bila ni? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Bila datang kematian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Minta dengan Tuhan supaya Tuhan ni supaya tangguhkan tempoh masa yang hampir. Beri tempoh sekejap. Sebab apa? Fa asaddaqa wa aku minas, aku nak sedekah dah lah. Dan aku nak jadi orang soleh. Bunyi bila ni? Bunyi bila? Ada tak orang mati bunyi gitu? Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ini semua benda gaib belaka. Kita tak mendengar pun orang hak mati tu minta dengan Tuhan, ya Allah, berilah tempoh kepada aku masa yang hampir, aku nak sedekah. Ada bunyi dah. Ini semua benda gaib belaka lah ni. Atas keyakinan masing-masing lah. Semua orang percaya hak firman Allah Ta'ala ni, ayat Quran semua orang percaya. Tak ada orang engkar. Mari mana tak ada seorang habuk orang mati bunyi minta dengan Tuhan supaya Tuhan tangguh sekejap sebab nak sedekah. Tak pernah bunyi pun, tak ada orang engkar. Tak ada orang engkar. Dan kalau kita fikir muhasabah pun muhasabah. Bila kita nak mati, hak adin tak guna dah. Tu mikir nak sedekah tu. Dari segi kita, kalau kita kira balik, memang sabar dah. Memang. Tapi kita memang yakin dengan Quran ayat. Lepas tu saya jawab kan, walan yuakhirullahu nafsan iza jaa ajaluha. Sama sekali tidak akan dilewatkan. Walan sampai masa ajal tak ada tangguh-tangguh dah, mati. Jadi kenapa masa tu nak fa'as-sadaqah, nak sedekah? Sebab harta selepas kita mati tak ada guna dah. Guna kita adalah untuk bekal akhirat. Tapi kalau masa hidup kita sayang nak sedekah, nak apa? Tak pelik lah. Nak minta dengan Tuhan supaya Tuhan tangguhkan. Tapi nak ceritanya, Tuhan minta wa anfiqu mimma razaqnakum, infak daripada harta yang Allah Ta'ala, kami, yakni Allah Ta'ala rezekikan akan kamu. Adapun korong dah, tu kepandaian dia. Tu korong kepandaian dia. Minta apa kepandaian dia? Nak minta zakat lah, nak minta apalah Nabi Musa AS ni. Tak ambuh lah korongnya. Sebab hak dia, kepandaian dia, kebijaksanaan dia. Itu atas kekuatan diri kita masing-masing lah. Kekuatan diri kita masing-masing. Tapi ayat yang terdahulunya, sesiapa yang terpelihara daripada sifat bakhil, maka merekalah faulaika humul muflihun, merekalah orang yang mendapat kemenangan. Gitu jelah. Kodoh-kodoh lah. Kodoh-kodoh masing-masing. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam laginya,
salasun muhlikatun suhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i binafsi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.